Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Berjumpa lagi kita pada kali ini untuk subjek pendidikan kesihatan tahun 5 bersama-sama dengan saya, Cikgu Syafiq. Standard kandungan 1.1. Mengetahui dan memahami pertubuhan serta perkembangan fizikal yang sihat. Standard pembelajaran 1.1.1. Mengetahui sistem reproduktif lelaki dan perempuan. Maksud sistem reproduktif iaitu sistem pembiakan yang terdapat pada lelaki dan perempuan. Seterusnya, kita lihat kepada sistem pembiakan manusia. Sistem pembiakan manusia terdiri pada dua, iaitu sistem pembiakan wanita dan sistem pembiakan lelaki. Kamu boleh lihat pada gambar rajah tersebut sistem yang terdapat pada wanita dan lelaki. Seterusnya, kita lihat dahulu kepada sistem pembiakan lelaki. Sistem pembiakan lelaki terdiri daripada zakar, skrotum, testis, urethra, ductus sperma, vesicle semen dan kelenjar prostat. Perkara penting yang kamu perlu ketahui ialah bahagian zakar, bahagian skrotum, bahagian testis dan bahagian urethra. Seterusnya, kita lihat pula kepada sistem pembiakan perempuan. Sistem pembiakan perempuan terdiri daripada tiub falopio, uterus, ovari, dinding uterus, cervix dan faraj. Apabila kamu sudah dewasa, kamu akan masuk ke dalam alam perkahwinan. Apabila suami dan isteri bersama-sama, di sinilah bermulanya proses persenyawaan. Sebelum kita cerita lebih lanjut bagaimana proses persenyawaan berlaku, terlebih dahulu cikgu ingin kamu kenal apa itu sperma dan ovum. Okey, sperma berbentuk seperti berudu dan ovum berbentuk seperti bulat ataupun sfera. Okey, seterusnya cikgu akan ceritakan secara ringkasnya bagaimana proses persenyawaan ini berlaku. Kamu pernah lihat seorang ibu yang mengandung. Bagaimana proses di dalam perut seorang ibu yang mengandung berlaku? Kita tidak dapat lihat. Tetapi cikgu akan ceritakan secara ringkas bagaimana proses persenyawaan itu berlaku. Pertama sekali, tadi kamu sudah lihat bentuk sperma dan ovum. Apabila sperma dan ovum bercantum menjadi satu, dia akan membentuk zigot. Kamu boleh lihat pada gambar tersebut, itu adalah contoh bentuk zigot. Kemudian semakin lama semakin membesar, zigot tersebut akan terbentuklah embrio. Embrio akan menjadi besar. Sewaktu ini
kamu boleh lihat bentuk embrio, contoh bentuk embrio tersebut macam mana. Okey, sudah ada nampak sifat-sifat kepala, mata, tangan. Ini sewaktu ini embrio terbentuk. Kemudian embrio ini akan membesar dan seterusnya menjadi fetus. Okey, kamu boleh lihat di situ fetus. Bentuk fetus kita sudah nampak macam bentuk bayi sedikit. Dia sudah ada sifat seperti tangan, kaki, mata, telinga, dan bentuk dia lebih nampak lagi. Dan seterusnya apabila sampai 9 bulan akan lahirlah seorang bayi. Seterusnya embrio membesar menjadi fetus dalam uterus ibu selama lebih kurang 9 bulan sebelum dilahirkan. Cikgu dah terangkan sedikit tadi, slide sebelum tadi, iaitu embrio akan membesar dan menjadi fetus dalam perut ibu kamulah. Dia akan membesar dalam perut ibu kamu selama lebih kurang 9 bulan sebelum kamu dilahirkan. Kelahiran. Kamu tengok kelahiran. Cikgu akan tunjuk gambar, beberapa gambar bayi yang baru dilahirkan. Comel-comel semuanya. Macam kamu jugalah, bila kamu dilahirkan, mesti kamu pun comel. Seterusnya ialah latihan. Okey, latihan. Soalan pertama. Senaraikan sistem pembiakan bagi lelaki. Soalan kedua, senaraikan sistem pembiakan bagi perempuan. Dan soalan yang ketiga, senaraikan 4 proses persenyawaan mengikut turutan yang betul. Sila jawab dalam buku latihan kamu. Itu sahaja daripada cikgu. Jumpa lagi. Sekian. Terima kasih.